Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, Allah taala bagi, Allah hadiahkan. Alhamdulillah, masih lagi kita menyempurnakan kehidupan kita atas dunia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat duduk menikmati kehidupan ini satu perkara yang sangat besar. Kerana dunia yang sedang kita lalui saat dan ketika ni pasti akan habis. Siapa saja yang kita sayang atas dunia ni, sampai satu ketetapan Allah kita akan tinggalkan dia. Apa saja harta yang kita usaha untuk kumpul dan simpan, sampai satu masa tetap kita akan lepaskan. Kuat mana pun tangan yang kita genggam, agar sentiasa bersama dengan kita, datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tetap kita kena lepaskan tangan tu. Sebab tu Allah Taala firman dalam Quran: "Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun yughni." Allah Ta'ala firman apa? Akan datang hari itu, kita semua akan mati, tinggalkan dunia ni. Segala apa yang ada di depan mata kita, yang gah, yang besar, yang kita tengok kukuh, semuanya Allah Ta'ala akan hancurkan nanti. Hari itu akan datang, kita semua akan berdiri di depan Allah di padang mahsyar nanti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ini benda yang kita semua kena takut, tuan-tuan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu satu orang akan lari daripada saudara-saudara dia. Wa ummihi wa abi. Dia akan lari daripada ibu dan bapa dia. Wa sahibatihi wa bani. Dia akan lari daripada isteri dan anak-anak dia. Likulli imri'in minhum. Hari itu semua sibuk dengan urusan sendiri, kelang kabut semua, tak sempat siapa nak fikir urusan siapa dah. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, kita duduk dalam majlis, kita duduk dalam peringatan agama. Tujuan dia ialah untuk hari itu jadi hari yang benar di depan kita, supaya hari itu menjadi satu perkara keutamaan untuk kita. Hari ini kita duduk atas dunia, kita nampak dunia benda yang paling penting, yang paling besar, yang paling kita perlu ikhtiarkan. Ya betul, kita sedang hidup atas dunia, tapi
kita kena faham, anytime, bila saja yang Allah tentu dan tetapkan, kita akan tinggalkan dunia ni. Sebab tu persiapan untuk hari akhirat ni perkara yang utama, perkara yang sangat besar. Dan sekarang kita kena ambil berat untuk fikir tentang perkara tu, InsyaAllah tuan-tuan. Dan hari ni saya nak ajak tuan-tuan sama-sama kita duduk fikir atas satu perkara ni, daripada satu hadis Nabi SAW tentang kita umat ni. Nabi beritahu lebih kurang mafhum hadis, thalathatun lazimatun lil ummati, 3 perkara yang menjadi kelaziman umat ni. Ada 3 perkara yang sering menjadi kelaziman umat ni. Kita biasa buat benda ni. Yang pertama, dan 3 perkara ni bukan perkara yang baik, bukan yang tak baik. 3 perkara ni perkara yang tak baik yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dengannya kepada kita sekarang. Apa dia? Yang pertama, bersangka-sangka. Tuan-tuan, perempuan sekalian, sekarang ni fitnah di depan kita. Kita ada Facebook, kita ada YouTube, kita ada macam-macam TV pun makin advance. Kita ada Netflix, kita ada smart TVs, kita ada internet TV, macam-macam benda di depan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan kepada kita yang dulu tak ada pada Nabi dan para sahabat. Hari ini ada pada kita. Nabi beritahu, yang pertama yang menjadi kelaziman umat ni bersangka-sangka. Kita kadang-kadang jumpa pun tak orang tu, sembang pun tak pernah, tengok dia lalu je dia benci. Biasa tak? Kita tengok orang, hal mamak ni, kita kena dengar je, tengok TV je, keluar berita je, dan dalam berita sebut macam ni, kita kata alah ni. Kita benci orang tanpa sempat kita kenal dengan orang tu. Dan bersangka-sangka ni dah jadi satu benda daripada kita. Saya sedang bercakap pun, ya Allah, bila hati kita ada masalah, fi qulubihim marad, dalam hati ada penyakit, ini cukup masalah. Zaman Nabi SAW sekalipun ada orang yang hidup dan mengaku dia Islam, beriman kepada Allah, tetapi pun bersangka dengan Nabi pun ada. Dulu ada satu orang nama Zu'as Sudayyah. Ketika mana selesai peperangan Hunain, Nabi mengagih-agihkan harta perolehan perang ghanimah di Ja'ranah. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, ingat lagi tak Ja'ranah dulu kan? Kita buat umrah kan, biasa mutawif akan bawa 3 kali. Yang pertama, kalau kita daripada Madinah, kita akan bermiqat dekat Bir Ali. Kita bermiqat di Bir Ali. Kemudian yang kedua, dia akan mutawif akan bawa kita miqat dekat Hudaibiyah. Kemudian mutawif akan bawa kita miqat dekat Ja'ranah. Lepas tu mutawif akan kata, tuan-tuan, kalau nak pergi lagi umrah, pergi sendiri, ambil taksi, pergi dekat Tan'im, miqat dekat situ, lepas tu masuk buat umrah sendiri. Ja'ranah, apa yang ada kat sana? Kita pergi. Kalau ibu-ibu ingat, ayah-ayah semua ingatlah, kita dulu buat umrah. Kalau pergi Ja'ranah, di situ je paling meriah sekali. Ada pasar, ada kurma muda, ada orang geligan kita kejar, jual jubah sampai tambah. Ja'ranah dulu ada satu peristiwa yang besar. Di tapak masjid itulah Nabi bahagikan ghanimah daripada peperangan Hunain, perang yang dimenangi oleh orang Islam. 12,000 orang Islam bertempur dengan 12,000 daripada kabilah Thaqif. Itulah peperangan yang menjadi asbab seluruh daripada Bani Thaqif, orang Taif, masuk Islam. Ketika Nabi sedang agih-agihkan ghanimah, ada satu orang lelaki berdiri dan dia kata, wahai Muhammad, adil dalam pembahagian. Adil dalam pembahagian. Terkejut tuan-tuan para sahabat. Bahkan Sayyidina Umar Al-Khattab kata, ya Rasulullah, kalau kau izinkan, biar aku habiskan jajas nyawa lelaki ni, biar aku habiskan dia ni. Maknanya apa? Kau ajar dengan Nabi SAW. Nabi kata, wahai Umar, da'hu, biarkan dia. Nabi jawab, Nabi kata, wahai fulan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempercayai aku untuk menyampaikan perkara yang besar Al-Quran kepada umat ini. Kamu tak percayakan aku untuk perkara dunia ni? Dan dia telah pergi, bangun dan tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung tak minta maaf kepada Nabi. Tuan-tuan,
Macam ni akhlak dan adab dengan Nabi SAW. Benda ni berlaku di zaman Rasulullah. Tak kala Nabi hidup, maka tengok Nabi. Apa yang berlaku? Apa yang ada pada lelaki ni? Inilah manusia, inilah sifat kita. Kadang-kadang ada, kita tak suka dengan orang tu, kita bersangka buruk pada dia. Hatta Nabi SAW diperlakukan macam ni. Nabi beritahu kepada para sahabat, akan datang satu zaman nanti, lahir daripada sulbi lelaki ini manusia-manusia yang membaca Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu diturun kepada dia. Sebab tu kita kalau nak belajar untuk ambil nasihat pada orang, benda pertama kita kena buat pada orang tu ialah sangka baik. Sangka baik. Sangka baik ni bukan satu benda yang datang tiba-tiba, melainkan dia kena usahakan. Sebab bila dengar cakap orang tentang seseorang, dia akan datang sangka buruk. Satu orang ulama didatangi oleh satu orang, minta maaf ada gangguan sikit. Dia kata minta maaf Syekh, satu orang lelaki datang jumpa satu orang Syekh, kata Syekh, saya minta maaf dulu, saya satu orang yang sangat membenci Syekh. Terkejut Syekh tadi, apa cerita ni? Saya dulu satu orang yang sangat benci kat Syekh, sebab saya selalu dengar berita buruk tentang Syekh. Orang kata Syekh ni sesat, Syekh bertawassul pada benda yang salah, Syekh sembah kubur, macam-macam benda yang buruk saya dengar. Ternyata pada satu hari ada kawan saya kata, duduklah dulu dengar Syekh ni punya kuliah, duduk dulu dalam majlis Syekh ni, supaya kita sendiri boleh judge, boleh fikir yang mana yang betul, yang mana yang salah. Jangan main dengar-dengar je apa orang cakap tanpa selidik dulu. Apa kata, ikut saya duduk dalam majlis Syekh ni. Maka lelaki tadi ikut, maka dia duduk dalam majlis Syekh ni. Dan tak kala dia duduk dalam majlis Syekh ni, apa yang dia cari cuma salah. Tapi alhamdulillah, kerana keinginan dia ialah kebenaran, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan taufik. Tak ada satu pun keburukan yang nampak dalam majlis tu. Hati dia tersentuh dan dia menangis. Habis pada kuliah dia kata, tak boleh jadi ni, aku nak jumpa Syekh ni. Aku nak belajar dengan dia. Aku nak duduk dengan dia. Aku nak dapatkan kebaikan daripada Allah asbab melalui dia. Dia pun pergi jumpa Syekh ni. Sebab tu Syekh, saya datang jumpa Syekh ni, lepas saya duduk kuliah Syekh, baru saya tahu sangkaan saya kat Syekh selamanya semua salah. Syekh, boleh tak Syekh terima saya sebagai pelajar Syekh? Saya nak tebus balik kesalahan saya kat Syekh. Yang pertama sekali, saya nak minta maaf atas fitnah-fitnah banyak yang saya telah buat pada Syekh. Yang kedua, saya nak ambil ilmu daripada Syekh. Boleh tak Syekh? Syekh tadi kata, alhamdulillah, tak ada masalah, saya maafkan. Cuma boleh tak saya ada benda nak minta tolong pada kamu? Saya nak minta tolong, nanti kamu balik, boleh tak kamu belikan satu rotan bulu ayam. Dia pelik. Dia kata, ni Syekh nak rotan aku lah ni. Dah jadi pelajar Syekh ni, mesti Syekh nak rotan aku. Tak apalah, nak buat macam mana, dia kata, dah belajar. Akhirnya dia pun balik, dia pun cari rotan bulu ayam, dan dia pun beli rotan tu. Dia bawa jumpa Syekh, dia pun bagi Syekh, minta maaf Syekh, ni rotan yang Syekh minta tu. Kalau Syekh nak rotan saya, tak apa Syekh, saya pun tahu saya banyak buat salah dengan Syekh. Saya sedialah apa Syekh nak buat kat saya, tak ada masalah Syekh. Syekh kata, tak, saya bukan nak rotan kamu. Saya nak minta tolong, boleh tak? Nanti kamu balik, dalam perjalanan balik rumah, kamu cuba ingat balik semua fitnah-fitnah yang kamu buat dekat saya. Segala-gala tuduhan-tuduhan buruk yang kamu buat kat saya, yang kamu telah sebarkan. Kamu ingat satu-satu, boleh tak? Sambil ingat satu, kamu cabut satu belayam, kamu campak. Ingat satu fitnah, cabut satu belayam, campak. Ingat lagi satu fitnah, cabut satu belayam, campak. Boleh tak? Boleh Syekh? Baik. Tuan-tuan, dia pun balik. Dalam perjalanan tu, dia ingat satu fitnah, dia cabut satu bulu, campak. Ingat satu fitnah, cabut satu bulu, campak. Ingat satu fitnah, cabut satu bulu, campak. Sampai di rumah habis semua. Rotan bulu ayam tu, 3 rotan, habis semua bulu. Nak kata banyaknya fitnah yang dia dah buat kat Syekh.
Jadi esok dia datang, dia jumpa balik dengan Syekh. Dia kata, Syekh, dah selesai dah Syekh. Saya dah buat apa yang Syekh suruh. Masya Allah, banyaknya baru saya sedar, banyak sangat Syekh fitnah yang saya buat dekat Syekh. Sampai kan semua bulu ayam tu habis Syekh. Oh, Syekh tu kata, okey baik, balik nanti boleh tolong tak? Balik nanti boleh tak tolong? Semua bulu-bulu yang kamu campak tadi, yang kamu buang tadi tu, kamu cari balik boleh tak? Esok bagi dekat saya. Allah, dia kata, macam mana nak buat ni, susah kerja tu. Tak apa Syekh, tak apa. Sebab dia nak belajar dengan Syekh. Dia mula ikhlaskan hati dia, nak belajar mengaji dengan Syekh ni. Akhirnya dia pun buat keputusan, masa balik tu dia cari, dia usah cari satu bulu yang dicabut semalam dan dicampak. Esok datang jumpa Syekh. Minta maaf tuan-tuan, interrupt tadi. Syekh tadi kata apa? Syekh tadi kata kita kalau sangka buruk dengan orang, cakap buruk belakang orang, cerita teruk tentang orang, sebarkan fitnah pasal orang tu, seperti mana kita cabut bulu tadi berterbangan. Dan bila kita nak kutip balik, bila kita nak dapatkan balik, kita tak akan dapatkan semua. Kita tak akan mampu untuk dapatkan semua sebab bang habis dah, takkan mampu kutip. Suatu tuan-tuan puan-puan sekalian, saya pesan kat diri saya sendiri, sangka baik dengan umat ni. Tabayyun. Apabila datang satu perkara di depan kita yang kita tak pasti atas akan keadaan tu, jangan kita sebarkan, jangan kita sampaikan. Sebab benda ni bukan hanya berkaitan dengan dunia kita, benda ni adalah tentang akhirat kita. Kalau kita dah fitnah, benda tu dah terbang, kita boleh mungkin bagi tahu kita salah pada orang, tetapi kita tak akan mampu untuk menyekat terbangnya fitnah tadi ke mana-mana. Sebab tu Nabi beritahu 3 perkara yang menjadi kelaziman umat aku. Yang pertama, apa dia? Bersangka-sangka. Hak ni dah teruk dah ni. Bersangka-sangka sangat teruk. Bersangka buruk pada umat ni. Sebab tu Allah Ta'ala bukan perintahkan kita untuk jauhkan diri daripada bersangka buruk, tetapi Allah minta kita untuk menjauhkan diri kita pada sangka. Bersangka-sangka kepada orang Islam ialah satu benda yang akan menjadi asbab kerosakan yang besar. Pernah berlaku di zaman Al-Imam Malik ibn Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahumullahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, di zaman Imam Hasan Al-Basri ada satu orang ulama yang besar juga di zaman itu yang bernama Muhammad ibn Sirin rahimahumullahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, Muhammad bin Sirin, Al-Imam Hasan Al-Basri, mereka ni ulama yang cukup hebat. Mereka mendapat didikan daripada para sahabat ridwanullahi ajma'in. Mereka ialah barisan awal umat ini yang belajar daripada kehidupan para sahabat. Dan Al-Imam Ibn Sirin dan Imam Hasan Al-Basri, dua ulama yang sangat rapat. Mereka baik. Mereka sentiasa mendukung antara satu sama lain. Mereka sentiasa memuji dalam kuliah mereka antara satu sama lain. Imam Ibn Sirin hormat pada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pun hormat pada Imam Muhammad Ibn Sirin. Cuma ada satu hari ujian goncangan datang. Kita macam tu tuan-tuan, hidup dunia ni. Selagi kita tak mati, selagi tu ujian akan datang. Syaitan akan cucuk kita untuk kita benci orang Islam. Yang paling teruk sekali, syaitan cucuk kita untuk benci suami kita. Syaitan cucuk untuk benci isteri kita. Kadang-kadang macam-macam benda buruk yang kita nampak kat pasangan kita. Kita nampak buruk, kita nampak makin lama makin buruk, kita cakap makin lama makin kasar, kita kadang-kadang bersangka-sangka buruk dengan pasangan kita. Ini akan menghancurkan kita. Tuan-tuan, sebab tu kita kena jaga hubungan kita dalam rumah tangga. Jaga sunnah dalam rumah tangga kita. Jangan bersangka-sangka pada pasangan kita. Jangan bersangka buruk kepada pasangan kita. Kalau kita bergerak masuk rumah, kita amalkan sunnah, adab masuk rumah. Apa dia adab masuk rumah? Yang pertama, masuk rumah bagi salam. Ini selalu orang terlepas. Nak bagi salam macam mana? Kalau ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada orang, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Buka kunci, Bismillahirrahmanirrahim. Langkah masuk kaki kanan, Bismillahi walajna, Bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Masuk je dalam rumah, baca ayatul kursi 3 kali. Kemudian baca 3 qul. Kita banyaklah pula benda nak kena buat Ustaz.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apalah sangat amalan ini yang kita masuk dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi daripada ujian yang akan dibentangkan kerana kita meninggalkan amal. Oh, banyak ujian yang Allah datangkan dalam rumah tangga. Menjadi sebab berapa ramai rumah tangga orang-orang yang bercerai-berai kerana apa? Bila cek balik betapa jauhnya amalan sunnah dalam kehidupan. Betapa banyaknya amalan sunnah yang ditinggalkan. Kalau kita nak bentuk rumah tangga kita, saya pesan kat diri saya sendiri, bentuk sunnah dalam rumah tangga kita. Kita cek apa dia amalan dalam rumah tangga daripada sunnah Nabi yang kita tinggal. Kita datangkan sunnah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan baiki rumah tangga kita. Yang pertama sekali Allah akan islah dan baiki diri kita. Masuk rumah, baca ayatul kursi, baca doa, baca ayatul kursi. Syaitan tak akan dapat duduk dalam rumah yang dipenuhi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan rumah kita dengan 4 amal: dakwah, ta'lim, ibadat dan khidmat. 4 perkara ni hidupkan dalam rumah tangga kita. Banyakkan dakwah, banyakkan ta'lim wa ta'lum, banyakkan ibadat. Jadikan rumah kita macam masjid. Banyakkan khidmat. Setiap daripada orang dalam rumah tadi berlumba-lumba untuk basuh pinggan, berlumba-lumba untuk basuh baju, berlumba-lumba untuk, jangan pernah hungkit, jangan pernah petikai, jangan pernah komplain. Ini yang selalu menjadi asbab ramai pecah belah, bercerai-berai. Saya tanya satu ayat Al-Quran, wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatina kafaru. Mereka baca apa yang dibacakan oleh syaitan di zaman Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman tak pernah kafir, kata Allah. Yang kafir itu syaitan. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. Mereka mengajarkan kepada manusia apa yang diajarkan oleh 2 orang malaikat yang bernama Harut dan Marut. Sihir yang diturunkan oleh 2 malaikat ini di kota Babil, kota Babylon. Ya wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, dan 2 malaikat ini tak pernah ajar sihir pada siapa-siapa pun, melainkan mereka akan kata kepada orang yang nak belajar sihir ni, nahnu fitnatun fala takfur. Kami ni fitnah, kami ni ujian. Fala takfur, jangan kamu kufur. Siapa saja yang belajar daripada kami ilmu ni, dia kufur. Allah hantar 2 malaikat ni turun, Harut dan Marut, untuk jadi fitnah, ujian pada umat ni, agar umat ni tak kufur. Benda tu ada. Contoh, sihir yang begitu bahaya. Sihir pemisah antara suami dan isteri. Sihir ni cukup bahaya. Sihir ni menjadi asbab perpecahan banyak daripada orang-orang yang terkena benda ni. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Mereka yang nak belajar sihir ni daripada malaikat-malaikat ni, malaikat-malaikat ni pesanlah, kami ni fitnah, jangan kufur. Fayata'allamuna ma yadurruhum wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka telah ajarkan sihir memisah suami isteri. Sebenarnya hakikatnya Allah kata wa ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan sihir ni sikit pun tak boleh bagi mudarat dan tak boleh bagi manfaat. Sihir ni sebenarnya tak boleh bagi kesan pada apa-apa pun. Kerana yang bagi kesan, bagi mudarat, manfaat hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan. Kalau kita balik pada dia dengan amalan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada sihir yang akan hinggap pada kita. Tak ada sihir akan kena pada kita. Ramai jumpa ustaz mengadu tentang sihir-sihir. Kita jumpa ustaz, alhamdulillah, ikhtiar yang paling utama, mustahak juga, ikhtiar dalam rumah tangga kita untuk kita dinding rumah kita dengan amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut psikologinya, sangka baik dengan pasangan ustaz. Tak boleh ustaz, saya tengok muka lelaki saya seraja nak ngamuk. Saya tengok muka isteri saya pun seraja nak ngamuk. Ustaz tak tahu nak macam mana. Bangun tahajud,
malam saya pesan kat diri saya, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana Fudail bin Iyad beritahu, Fudail bin Iyad satu orang tabi'in juga, yang dulu satu orang yang ahli maksiat, bertaubat pada Allah, jadi satu orang yang cukup hebat, fuqaha, ulama, yang mana begitu hampir dengan Allah. Kata Fudail bin Iyad, setiap kali aku balik rumah, kalau isteri aku tak dengar cakap, anak-anakku melawan, aku akan solat sunat taubat, aku akan bertaubat pada Allah, dan Allah Ta'ala tarbiyah, akhirnya anak aku, isteri aku dengar cakap aku. Kita usaha, saya sendiri pesan kat diri saya sendiri, kita bangun malam ni, kita buat solat sunat taubat, kita bertaubat pada Allah sungguh-sungguh, supaya Allah islah diri kita, dan Allah islahkan seluruh ahli keluarga kita, supaya tempat perhimpunan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ke akhirat nanti. Kita balik pada cerita Imam Ibn Sirin tadi. Mereka dua, Imam Ibn Sirin, Imam Hasan Al-Basri rapat. Imam Hasan Al-Basri, Ibn Sirin, mereka saling memuliakan antara satu sama lain. Cuma hari itu syaitan telah cucuk di antara mereka satu fitnah. Al-Imam Ibn Sirin satu hari ketika mana bulan puasa, dia telah buka puasa dia atas satu alasan yang Imam Hasan Al-Basri tak nak terima. Imam Hasan Al-Basri tak terima. Sebab apa? Luka jari dia sikit, maka dia buka puasa kerana ayat Al-Quran yang dibaca oleh Al-Imam Ibn Sirin kata, aku melakukan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, man kana maridan aw ala safarin, Allah beritahu tentang orang yang sakit dan musafir, maka boleh buka puasa. Aku sakit. Maka Imam Hasan Al-Basri bila dengar Imam Ibn Sirin buka puasa kerana jari yang terhiris sakit, maka dia tak boleh terima. Dia kata, apa lama macam ni? Buka puasa sebab terhirisnya jari? Astaghfirullahalazim. Imam minta maaf tuan-tuan, saya duduk dalam hutan, jadi line agak slow sikit kat sini. InsyaAllah saya minta maaf atas gangguan ni. Kita sambung balik pada kisah Imam Ibn Sirin tadi, insyaAllah. Ya, Imam Ibn Sirin bila buat macam tu, jadi Imam Hasan Al-Basri dia jadi macam marah pun ada. Maka dia kata, apa ni? Apa ijtihad yang dibuat oleh Imam Ibn Sirin? Dia main macam-macam sangkaan dalam datangkan balik kebaikan dalam hubungan kami ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya Allah Ta'ala menginginkan kebaikan tu. Allah Ta'ala takdirkan Imam Hasan Al-Basri bermimpi dengan satu mimpi yang dia pun tak faham makna dan maksud mimpi tu. Tuan-tuan sekalian yang belajar ilmu, yang belajar kuliah-kuliah, kita kenal Imam Ibn Sirin ni. Minta maaf tuan-tuan, ada sedikit interruption. Masya Allah, saya duduk dekat hutan dan line agak slow kat sini. Kalau tuan-tuan perempuan dah on air, minta ada siapa-siapa boleh komen supaya saya tahu tuan-tuan perempuan sekalian bersama dengan saya sekarang. InsyaAllah tuan-tuan ni, kalau siapa-siapa boleh komen sama ada tuan-tuan perempuan dah okey ke, dah ada dengan saya ke, ataupun masih lagi sangkut interruption.
Kita nak sambung sikit lagi berkenaan dengan topik yang kita muzakarahkan pada tengah hari ini, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, terima kasih Puan Sabah Karisma, insya-Allah. Okey. Kita sambung balik pada kisah tadi. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan mimpi kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Mimpi apa? Satu mimpi yang dia tak faham apa makna mimpi itu. Kita kenal Imam Muhammad Ibn Sirin, insya-Allah. Untuk tuan-tuan bapa yang belum kenal dengan Imam Muhammad Ibn Sirin, satu hari nanti insya-Allah mungkin hari Khamis ni kita akan berkenalan dengan imam-imam ni supaya kita tahu mereka punya kepakaran, bagaimana hubungan mereka dengan Allah daripada sudut ketakwaan mereka. Imam Muhammad Ibn Sirin merupakan satu orang pakar dalam takwil mimpi. Jadi di kota Madinah, di kota Baghdad, di dunia Islam ketika tu, mereka sangat mengagumi keilmuan Al-Imam Ibn Sirin dalam takwil mimpi. Jadi Allah Ta'ala takdirkan Al-Imam Hasan Al-Basri mimpi satu mimpi yang dia tak faham apa makna mimpi tu. Dia duduk dalam satu kandang dalam keadaan tak pakai baju bahagian atas, maksudnya baju tak pakai, cuma pakai seluar saja. Kemudian duduk tegak pegang tongkat dan tak bergerak. Maka Imam Hasan Al-Basri mimpi ni berulang-ulang kali datang dan dia tak faham. Akhirnya apa yang dia buat? Dia panggil pelajar. Dia kata, wallahi, aku tak kenali siapa-siapa yang memiliki kefahaman dalam bidang takwil mimpi yang lebih baik daripada Muhammad Ibn Sirin. Boleh tak aku nak minta tolong kepada kamu? Satu orang pelajar, Imam Hasan Al-Basri, minta tolong kat dia. Tolong jumpa dengan Muhammad Ibn Sirin. Bagi tahu kepada dia tentang mimpi yang aku mimpi tadi. Ceritakan kepada dia tentang mimpi itu dan minta dia takwilkan mimpi itu, dan tolong jangan bagi tahu aku yang mimpi dengan mimpi itu. Jadi insya-Allah pelajar Al-Imam Hasan Al-Basri pun bergerak ke rumah Al-Imam Ibn Sirin untuk dengar tentang mimpi, untuk diceritakan mimpi tadi, untuk mendapat apa makna daripada mimpi tadi. Bila sampai saja Al-Imam anak murid Imam Ibn Sirin tadi, Imam Hasan Al-Basri di rumah Imam Ibn Sirin, maka dia bertemulah dengan Ibn Sirin, diceritakan mimpi-mimpi tadi. Bila mimpi itu diceritakan, Imam Ibn Sirin kata, wahai anak muda, sekarang ni macam ni lah. Kamu balik, bagi tahu kepada guru kamu, Hasan Al-Basri, kalau dia mimpi dan dia nak tahu makna mimpi ni, suruh dia sendiri datang jumpa aku. Jangan kata orang lain yang mimpi. Aku akan ceritakan dekat dia takwil mimpi ni. Oh, terkejut pelajar tadi, tuan-tuan. Sebab pelajar tadi tak beritahu pun ni mimpi Imam Hasan Al-Basri. Pelajar ni datang sembunyikan nama Imam Hasan Al-Basri kerana Imam Hasan Al-Basri masih lagi rasa tak sedap hati, masih tak mau lagi, masih lagi tak boleh nak, masih lagi rasa bersalah. Dia tak boleh nak macam mana bab isu itulah, isu berkenaan dengan fiqh tu. Jadi anak murid Imam Hasan Al-Basri pun balik. Sampai saja di rumah Imam Hasan Al-Basri pun beritahu, wahai Imam, aku telah ceritakan mimpi Imam kepada Muhammad Ibn Sirin, dan dia kata kalau Imam nak tahu makna mimpi itu, datang sendiri jumpa dia. Kalau Imam mimpi, jangan kata orang lain mimpi. Allahu Akbar. Terkejut Imam Hasan Al-Basri, kata macam mana pula Ibn Sirin boleh tahu yang aku mimpi? Allah. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri kerana nak tahu takwil mimpi. Sebab mimpi ada 3 kata Nabi. Yang pertama, mimpi yang benar daripada Allah. Yang kedua, mimpi daripada syaitan, mimpi yang menjadi asbab keburukan untuk kita daripada sihir-sihir dan macam-macam. Yang ketiga, mimpi disebabkan oleh jasad kita, keletihan, kepenatan kita, refleks badan kita. Ini 3 jenis mimpi. Mimpi yang benar selalu berulang-ulang. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri tekan perasaan dia, bergerak menuju ke rumah Imam Ibn Sirin. Sampai di depan rumah Muhammad Ibn Sirin, dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Al-Imam Ibn Sirin pun keluar pada rumah. Imam Ibn Sirin pun tengok Imam Hasan Al-Basri di depan rumahnya. Dia sambut Imam Hasan Al-Basri dengan senyuman. Maka bertemulah 2 ulama ni. Bersalamanlah mereka menggugurkan dosa-dosa. Berpelukan di antara mereka menimbulkan perasaan cinta dan kasih sayang.
menghilangkan benci. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Muhammad Ibn Sirin, aku minta maaf atas apa yang terjadi di antara kita. Aku nak tahu apa makna takwil mimpi tu. Maka Imam Ibn Sirin kata, sungguh wahai Imam Hasan Al-Basri, yang pertama sekali kamu mimpi kamu berada di dalam kandang. Itu bermakna Allah nak bagi tahu kamu berkenaan dengan kezuhudan kehidupan kamu. Yang kedua, kamu mimpi kamu tak pakai baju, nampak dada kamu. Itu bermakna Allah nak bagi tahu yang kamu ni satu orang yang sangat berlapang dada dalam menerima pendapat, dalam menerima teguran. Kemudian yang ketiga, kamu duduk tegak pegang tongkat. Itu Allah nak bagi tahu pada kamu bahawa kamu satu orang yang sangat syadid, keras, tetap, teguh dalam mempertahankan hukum hakam agama. Alhamdulillah. Imam Hasan Al-Basri dengar saja takwil mimpi itu lega dia. Dan tak kala nak keluar rumah dia kata, wahai Ibn Sirin, aku sebenarnya heran. Macam mana kamu boleh tahu aku yang mimpi dengan mimpi itu, sedangkan yang datang bertemu dengan kamu orang lain? Kata Imam Muhammad Ibn Sirin, kata wahai Imam Hasan Al-Basri, sebenarnya ketika mana anak muda tadi datang ceritakan mimpi itu pada aku, Allahu Akbar, aku dengar si mimpi itu, aku rasa hebatnya mimpi ni. Dan hebatnya orang yang bermimpi dengan mimpi ni. Orang yang diberikan Allah mimpi ni pasti dia orang yang hebat. Dan aku tengok di kota Madinah ni, tak ada siapa yang layak bermimpi dengan mimpi yang macam ni melainkan kau saja, wahai Imam Hasan Al-Basri. Macam ni tuan-tuan, macam ni perempuan. Sangka baiknya Muhammad Ibn Sirin kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Begini juga perasaan ditekan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jumpa dengan Muhammad Ibn Sirin semata-mata demi ilmu, untuk bentuk balik ukhuwah, hilangkan balik keresahan, permusuhan, pergaduhan, pertelingkahan. Jadi kita jangan sangka buruk dengan siapa-siapa pun. Kita takut orang yang kita sangka buruk tu dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, baru yang pertama tuan-tuan, Allahu Akbar. Apa nama 3 perkara yang Nabi kata sering menjadi kelaziman umat aku. Yang pertama apa tadi? Bersangka-sangka. Macam nak hilangkan sangka-sangka ni? Kita kena ikhtiar untuk tengok orang dengan kebaikan. Jangan cari keburukan dia. Jangan korek aib dia. Tengok dia, siapa pun dia. Orang cerita pasal buruk tentang dia pun jadi macam lebah. Lebah duduk dekat tempat mana pun dia akan cari madu. Jangan jadi macam lalat. Duduk dekat banyak tempat yang berbunga pun dia akan cari sampah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua Nabi bagi tahu yang sering menjadi kelaziman umat ni, hasad dengki. Hasad dengki. Tengok orang lain lebih daripada kita. Tengok orang lain baik pada kita. Orang lain banyak pada kita. Mulalah dia merasa tak puas hati dan buat benda yang tak elok. Yang kedua apa dia tadi? Hasad dengki. Yang ketiga yang menjadi kelaziman umat ni apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Merasa malang. Merasa malang. Macam mana merasa malang? Merasa malang, bagi contoh, ada orang yang merasa malang dengan hari, ada orang merasa malang dengan nombor, ada orang yang merasa malang dengan satu perkara. Contoh, ada orang yang bila dapat nombor plate kereta 66, kita jangan ambil 66 ni, ni nombor syaitan. Ni tak bagus. Ada orang yang nombor dia ada 4. Tak boleh nombor 4. Kita naik bangunan kan, kadang-kadang lift tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 3A, tingkat 5. Mana tingkat 4? Tingkat 3A. Kita tahu ya ini nombor 4 ni kalau ini banyak sui punya nombor. Kita pun orang Islam pun tengok, iyalah. Kita pun sui juga kan. Kita pun rasa sebahagian manusia merasakan malang di atas nombor-nombor tertentu. Lagi teruk apa? Dia kata orang malang. Anak-anak kahwin dengan siapa? Anak-anak kahwin. Ya betul. Hantar tak dia ni? Dia ni aduh hai. Tok dia buat main kampung habis malang tu kampung. Hang kahwin bagi anak hang kahwin dengan anak dah. Habis malang habis satu keluarga hang nanti. Jangan. Merasa malang. Begitu macam mana kita nak lari daripada perasaan merasa malang ni? Apa yang dibentangkan ni orang kata tak apa. Nombor 6, nombor 4. Sui tak apa. Nombor ni saya ambil. Kerana apa? Yang bagi mudarat manfaat cuma Allah. Ini kita yakin. Orang beriman yakin kemudaratan, kemanfaatan daripada Allah. Kita yakin daripada kalimah yang kita belajar, la ilaha illallah. Tuan-tuan, rukun Islam ada 5 kan. Mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Kita tahu yang 4 perkara ni ada dia punya
cara, masa dan ketetapan dia. Solat ada waktu dia, 5 waktu sehari semalam. Ada cara dia, 13 rukun tu. Yang kedua apa dia? Yang kedua kita puasa. Yang ketiga puasa ada masa dia, bulan Ramadan 30 hari puasa. Yang keempat zakat ada haul dia. Yang kelima haji, cukup kemampuan dia. Hak yang mula-mula ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa dia rukun dia? Rukun dia ialah menyempurnakan kesempurnaan iman dalam hati. Macam mana cara dia? Hari-hari cakap tentang kebesaran Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang berkuasa selain Allah. Tiada bagi mudarat manfaat selain Allah. Tiada yang bagi susah dan senang selain Allah. Selain daripada Allah, semua makhluk, semua langsung tak boleh buat apa-apa. Tak boleh bagi bahagia, tak boleh bagi derita. Suami, isteri, rumah besar, kereta mewah, tak boleh bagi bahagia Allah. Tiada yang boleh bagi derita. Yang bagi derita Allah. Tiada yang bagi sihat dan sakit, doktor, ubat, tak boleh bagi sihat, tak boleh bagi sakit, bagi sihat dan sakit Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita, mendatangkan kepada kita keampunan, memberikan kita kefahaman daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, tiga perkara tadi kita usahakan dan ikhtiarkan untuk pergi daripada kita, untuk kita buang daripada kita. Semoga Allah Ta'ala terima kita insya-Allah. Dan semoga sedikit perkongsian pada tengah hari ini berkenaan dengan tiga perkara ni menjadi satu titik tolak untuk kita ikhtiar tiga perkara ni, tinggalkan daripada kita. Benda ni kelaziman Nabi kita, memang jadi kelaziman kita. Sangka-sangka, hasad dengki dan merasa malah. Tetapi dengan usaha atas iman, menyempurnakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan dapat mengeluarkan sifat ni daripada kita. Insya-Allah para sahabat dah buat dah. Para sahabat dah tunjuk dah. Dan semua dah selesai dah. Insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan juga, taufik juga pada kita untuk menyempurnakan semua perkara ni insya-Allah. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik pun daripada Allah. Dosa saya, keburukan saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian insya-Allah. Kita doa sikit, semoga amin dari tuan-tuan dan puan pada tengah hari ini Allah Subhanahu wa taala terima doa kita semua insya-Allah. Sebelum tu insya-Allah kita tengok sikit komen-komen dari tuan-tuan. Okay, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Firdaus Yaakob, la ilaha illallah, moga mantap iman dalam hati. Puan Hawa Idris, sama-sama. Puan Asma Zuraida, terima kasih. Puan Hawa Idris, tolong tuliskan nota ni, 3 yang sering jadi dalam umat Nabi, yang satu sangka buruk dan hasad dengki, 3 rasa malang. Terima kasih kepada air mata kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan 3 jenis mimpi yang bersama. Terima kasih Tuan Idris kerana tolong tuliskan nota kat sini insya-Allah. Semoga daripada apa yang dikongsikan kita sebab kebaikan sama-sama puan Asma Zuraida. Insya-Allah kita doa sikit, maka amin ya tuan-tuan dan puan pada tengah hari ini dia sebab kebaikan untuk kita terus maju dan menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu tuan-tuan dan puan sekalian bila masa kita nak balik pada Allah. Kalau hari ini hari terakhir kita, moga hari ini kita tak ada masalah dengan siapa-siapa pun, dan hari ini kita tak ada masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling bahaya ialah kita ada masalah dengan Allah, tak taubat lagi, tak minta ampun. Kita balik tinggalkan dunia ni, ya Allah, bawa daki dosa. Allah, macam mana lah kita nak berdepan ke akhirat nanti? Tak ada lagi keampunan kat sana, tak ada lagi minta taubat kat sana. Ramai manusia yang Allah cerita dalam Quran, nanti dekat akhirat mereka akan taubat pada Allah, mereka akan minta ampun pada Allah. Dan hari itu tak ada lagi amal, tak ada lagi kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala terima sebagai pahala, melainkan inilah masa dia. Semoga Allah Taala terima kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin.
Ya Allah, kau pandang kami macam dulu pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, Nabi dah tak ada, sahabat pun dah wafat tinggalkan kami. Ya Allah, tolong ya Allah, terimalah kami seperti mana dulu kau terima Nabi dan para sahabat. Kau pandanglah kami macam kau pandang mereka dulu ya Allah. Kami malu dengan kau sebenarnya ya Allah, tak berhenti kau beri nikmat pada kami. Banyak sangat ya Allah. Lebih daripada apa yang kami minta dalam doa kami, tapi kami tergelincir dengan dosa dan maksiat kerana nafsu dan perbuatan kami. Kami tak pandai ya Allah. Ya Allah, kau pimpinlah kami, kau tegur kami kalau kami salah dengan kebaikan ya Allah. Jangan tegur dan rotan kami dengan perkara yang kami tak mampu nak tanggung ya Allah. Ya Allah, kau bentangkan segala fitnah hadapan kami ya Allah, supaya kau angkat darjat kami dalam kesabaran yang kami lalu. Tapi ya Allah, sebahagian kami tergelincir dalam keadaan nafsu kami, amarah kami, dosa kami, perbuatan kami ya Allah. Tolonglah, ampun kami dan umat ni ya Allah. Kesian kami ya Allah, tolonglah ya Allah. Janganlah ya Allah, kau jangan ya Allah, jangan siksa kami di akhirat nanti kerana kelemahan kami atas dunia ni, kerana kami tak bertaubat dengan kau sungguh-sungguh ya Allah. Kau pilih kami menjadi orang yang bangun malam ya Allah, menangis pada Engkau ya Allah, dengan dosa-dosa kami ya Allah. Kau bersihkan dosa-dosa ni dengan air mata kami dan taubat kami dalam salat kami ya Allah. Kami tak pandai ya Allah, tolong terima kami ya Allah. Ya Allah, kami tak pandai untuk minta ampun pada Engkau ya Allah. Apa yang Nabi SAW minta keampunan untuk kami tu kami minta ya Allah. Apa yang minta jauh pada kami tu kami minta jangan. Rabbana amanna bima anzalta ma'ana rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah tuan, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya insyaallah tuan-tuan, bersama dengan audio kuliah. Semoga Allah Taala bagi kita kebaikan dengan channel ni insyaallah. Terima kasih kepada pihak audio kuliah atas kesempatan ruang ni untuk sama-sama kita berkongsi fikir risau kegelisahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada petang ini. Jazakumullah khairan katsir insyaallah. Semoga Allah Taala terima kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.